وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم. خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Baiklah, sama-sama kita puji Allah, sama-sama panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjangkan umur, dibagikan panjangkan lagi usia, hidup lagi kita kecil. Hidup lagi, diberikan lagi hidup, nikmat hidup ni. Panjang lagi umur, daknya mati lagi. Walha boleh cakap-cakap dah. Ulama sebut di dalam kitab-kitab antaranya, setiap pagi kita sedar khabar, bangun pagilah, sementara kita nak tidur setagi ni, ada 99 perakat mati. Perakat pun kita tak tahan tikus tu lah. Perakat tikus, akak burung, ataupun kita panggil ciding. 99 perakat untuk nak mematikan. Sama ada mati dengan sebab tepuh kereta, lemah air, cok di api, panah di litar, tiba di rumah. Bagai-bagai 99. Daripada pagi sampai kena tidur, tiba-tiba selamat. Apa nak tidur, esok bangun pula selamat. Apa bukan sehari dua ni, puluh tahun lah. Berapa dah umur tahun ni? 40 tahun. Demo 60 tahun dah. Allah selamat daripada mati. Dan ingat mati ni bukan makna jahat. Kita hak hidup lagi ni, Allah beri kesempatan, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Allah kasih lagi. Tuhan saya, dia buat sebagai soalan Imam Ghazali. Dia kata, apa boleh kita tak mati lagi? Sedangkan ada dah ramai mati belum ada kita nak oleh umur muda dah kita lagi. Sehat lagi. Ada makan, ada cukup, lebih ada apa lagi kalau berbanding dengan kita. Walah. Tapi dia mati dah. Kita kok mana Tuhan tak mati lagi? Kalau kira sepatutnya kita lah dulu tak mati. Allah kasih, katanya berkali. Tuhan rahmat lagi, kasih lagi. Apa? Tuhan tinggal umur taruh lagi, tujuan supaya kita baiki hak dak molek. Banyak lagi ke dak molek. Dari segi amalnya, ibadatlah, niatnya, tikah laku dosa banyak lagi dak taubat. Baiki. Jadi baik. Hak baik dah, baik lagi. Jangan cukup sekat ni. Kita orang Islam ni kena baik, lebih pada hak marai, lebih pada hak marai dulu orang beriman. Nabi kata man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Siapa dia sama ya 2 harinya, makna hak marai dengan hari ni serupa. Tidak ada ketikatan, tidak ada lebih, tak ada beza. Budak-budak lah ni panggil dak update. Serupa ya, maghbun. Bahasa kita maghbun, rugi. Kena duduk di dalam tambah hikmah. Dalam hak kita molek dah, dia molek lagi. Hak dak molek apa tu apa lagi? Baik kira molek.
taubatnya, istighfar lah, banyak kita beramal ibadat, banyak mulai bacalah Al-Quran. Dalam malam-malam pun ada juga kita munajat, bangun sebut nama Allah, atau munajat dengan makna solat malam, qiyamul lail. Itu semua untuk memperbaiki kita daripada lepas mari dengan sekarang. Lebih baik jangan bercukup sekat wei maya dah lah ni. Awak Jumaat dah. Ada tu kan, tak mana ngak lu. Jadi supaya main-main. Tapi kalau hak bak dunia, bak harta ada tu, lucuk dah sore tu, ada. Pas rumah, dah sewa. Cukup sekat tu. Dak, kita nak lebih. Dia boleh nak hak sendiri, dia boleh kata nak stay lagi mutu asal dak cukup, duk bubuk dengan anak, dia boleh nak 2 hotel lagi mutu. Hak tu kita pandai, bijak. Orang tua panggil nikah. Halo kau tu menikah lah. Tapi apa halo kau nak cari keuntungan akhirat dak nikah. Yang nak nikah kau. Ana kena nak lebih. Ni dak lain dak bukan kita nak lebih ni, kita kena ada makna semangat. Gapo-gapo dengan semangat hingga sikit dah. Jadi dia berada jadi kacok lah sikit. Maka semangat ni itulah. Dia beritahu ganjaran kelebihan. Ni pahala ni. Ini darjat di sisi Allah ni. Ini dapat redha Allah ni. Ini masuk di dalam dapat pengampunan Tuhan ni. Tu. Semangat awak nak buat win, dapat pahala, dapat darjat di sisi Allah, ni ampun dosa. Tu. So, supaya ada hidup kita ada lagi ni, Tuhan beri lagi ni. Sehat lagi tubuh badan, Allah beri kelapangan masa. Tuhan izin kita ni dengan hidayah dan taufiknya boleh berada di masjid, rumahnya, mengaji, belajar, banyak kejalan baik kalau kita kira dengan hak lepas mari. Alhamdulillah. Syukur itulah akan mengikat ataupun menambahkan lagi apa yang diberi oleh Allah kepada kita atas jalan baik. La azidannakum, katanya Allah. Allah akan menambah kali, berdekat lagi, lebih daripada hak lepas lagi. Usahalah supaya Allah Ta'ala menjadikan umur hidup kita tak tahu panjang lebih hari ni. Umur mana lagi hidup kita tahu karang ke esok ke tak bila tak tahulah Tuhan nak mati kita. Jadi hak ada lagi ni usaha sedaya upaya sebelum daripada terlewat. Nabi kata 5 diberi sebelum dicabut dia ambil semula. Irtanim, berebut. Cepat-cepatlah 5 perkara sebelum diabuk ataupun sebelum dia ambil kembali 5 tu. Sama ada hidupmu sebelum mati, sehat sebelum sakit, kaya sebelum papa, muda sebelum tua, masuk ke lapangan sebelum sibuk. Tu Nabi suruh berebut, ambil. Badiru, cepat-cepatlah. Tuhan sebut dalam Quran, sari'u. Berlomba-lomba lah. Fastabiku. Yalah kau tu. Makna tunjuk di atas perkara yang tak boleh main-main. Kena selalu kena buat selalu. Tak boleh menyerah, tak boleh menyanggang, tak boleh cepat-cepat. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, diberkati umur hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan utama di dalam hidup diredai Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Islamul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Kitab di muka 33 tu dah. Kitab Hidayah Tasbiyan di muka 33. Kalau kita tengok tengah kitab tu atas sikit dalam likungnya dia buat tanbihun. Situ dah tanbihun tu. Kita masih lagi duk belajar berkaitan dengan bab puasa. Munasabah lah kalau kira bulan duk apa bulan dah ni. Kita di hujung-hujung di bulan Jamadil Akhir. Nak masuk bulan Rejab dak apa hari dah. Minggu lebih kurang. Masuk Rejab agak sampai Ramadan lah. Lalu tu munasabah lah kita duk belajar berkenaan dengan bab puasa ni, supaya puasa nak masuk di berapa bulan lagi ni, 2 bulan lagi ni, oleh baik comel diterima Allah. Diterima oleh Allah, kerana yang nak diterima kena sah dulu. Sah tak puasa? Sah. Tu diterima atau tidak? Tengok pula. Ikhlas ke tak? Ada ke tak kita buat benda-benda hak membatalkan puasa? Ada ke tak? Aku siapa ni? Ataupun kita kata sah dah. Kita kata sah tak ada lah batal tau. Membatalkan pahala pula dah tu. Dah kadang-kadang membatal pahala. Puasa sah dah. Tapi perkara batal pahala ni, pahala puasa. Banyak juga benda-benda batal pahala ni. Dan malam yada' qaula zur wal amal bih. Barang siapa yang tak patah daripada perkataan zur, perkataan yang merugikan, perkataan yang jahat dak molek ni, ataupun amalan-amalan dak baik ni,
Allah dak nak sikit habuk dia mau puasa daripada pagi sampai ke gelap, dak makan dak minum. Kalau kita kecek mudah-mudah, dak laku di sisi Tuhan. Dah ke puasa ni tak ada dah. Amalan terhebat sekali. Allah sebut dalam hadis kursi berkaitan dengan puasa ni, as-saumu li. Puasa tu bagi aku, wa ana ajzibi. Aku sendiri balas. Tuhan sebut dalam hadis kursi berkenaan dengan ibadat lain, semua ibadat yang kita buat akan digando. Semaya kita buat digando pahala. Zikir digando pahala. Sedekah digando pahala. Illa saum, malaikat puasa saya. Bukan tak ada gando. Nak royak kata pahalanya, kita tak kerti nak sebut siapa Allah kata as-saumu li. Puasa bagi aku. Wa ana ajzibi, aku sendiri cara. Aku sendiri balas. Tak kerti nak sebutlah balas saya tu. Puasa yang kita puasa daripada pagi sampai ke gelap, berapa balas saya. Tak kerti nak royak. Banyaklah maknanya. Maka kita buat molek. Lebih baik. Tanbihun ini suatu penjagaan. Tujuan supaya kita ingat jaga jadi comel. Peringatan. Tujuan supaya kita jadi kebaik kembali. Apa yang nak beri peringatan sini? Telah berkata oleh Syekh Qalyubi rahimahullahu ta'ala, dan sunat bahawa berniat ia pada malam yang pertama daripada Ramadan itu. Sunat ni, bukan wajib. Sunat. Tujuan ke apa ni? Tujuan supaya bila-bila masa dalam Ramadan tu ada kita terlepas ataupun terlupa tak ada nak niat. Niat kena niat nak malam. Kerana puasa-puasa ni orang panggil ibadat yang berputus. Bukan kita nak niat malam pertama, tak kena niat dah malam kedua, ketiga, empat alih. Dia putus. Kerana mulai daripada subuh tu kita puasa. Bila pas sampai ngorek buka puasa, habis dah lah. Esok nak puasa kena niat suku. Tak memadai dengan kita nak niat malam pertama, lepas tu tak kena niat dah malam kedua sampai ke sudah. Alih. Supaya kita maya sunat terawih. Ya tu email wisalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tagi nak naik rakaat lain kena niat ke bakal hak sani. Niat suku, tak kebih suku lah pula rakaat lain. Supaya lah. Dalam mazhab Syafi'i mesti kena niat tiap-tiap malam. Misalnya kata malam ni nampak dah anak bulan puasa. Niat ajaku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah. Kalau nak bahasa Arab, nawaitu sauma ghadin an Ramadan lillahi ta'ala. Aku puasa esok hari daripada Ramadan kerana Allah. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Tak boleh kita kata kata kita niat malam mula-mula memandai dak dengan hak malam, dak madu. Mesti kena tiap-tiap malam. Pas kalau lupa dak sah. Kerana rukun niat ni. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Tu rukun. Perkara yang terhenti di atasnya oleh nak sah sesuatu, dan ia saat ni rukun adalah juz' bagi suatu ni kena kepada ibadat. Kalau ibadat kita nak bercara ni puasa lah. Makna niat ni adalah juzuk bagi puasa. Tak ada dia tak jadi. Tak jadi puasa tu. Maksud tak jadi tak sah. Kalau habis bulan Ramadan dia kena qada. Kalau berapa hari dia tak niat, katakanlah 2 hari. 2 hari dia wajib kena qada. Hak tak sah. Tiap-tiap malam. Ada ni orang ni. Hak ni kata hak niat sebulan malam pertama ni, hak ni taklid dah lah ni. Taklid mazhab Maliki. Kerana dalam mazhab Maliki sah. Boleh kita niat malam pertama. Syarat malam pertama. Niat puasa sebulan. Jadi. Maka ada kaum ataupun sebahagian daripada ulama yang mengatakan hukum dia sunat. Sunat ni boleh pahala lah. Sunat katanya Syekh Qalyubi, bahawa berniat ia seorang nak puasa tu pada malam pertama. Syarat pada malam mula-mula. Misalnya kalau lah dapat tengok anak bulan, tadi dia mau tengok anak bulan lah. Pas depan ni pas ada asar belum pada orang nak bang orik lebih kurang lagi kuning lebih-lebih tu. Jatuh matahari lebih kurang 10 minit 15 minit, dia mau nampak anak bulan. Bawa malam kare dapat istiharah daripada pihak cula, kata nampak dah anak bulan sabit bulan Ramadan. Jadi esok hari Ramadan, puasa dah. Malam ni masuk di dalam bulan Ramadan dah ni. Kita niat dulu. Niat mana? Niat hak imej Syafi'i dulu.
sahaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan kerana Allah. Niat hak kita dulu. Baik. Atau nak niat hak mazhab Malik kena ingat taklid dulu. Kena taklid dulu. Kalau kita hidup niat sebulan dengan ada taklid, tak ada hak mazhab Syafi'i niat sebulan. Kita hidup pandai-pandai niat sebulan, niat hak mana? Kena taklid mazhab Malik dulu. Ni aku taklid mazhab Malik ni, nak niat ni. Nah, atau tak niat. Niat hak sebulan lagu mana? Sahaja aku puasa 1 bulan Ramadan sekaliannya pada ini tahun. Dah apa dah. Lepas tu lepas ada tu kena niat nak walai tak? Nak walai kena niat. Lepas dah gapo hak niat sebulan ni? Ada tujuannya. Tujuan apa? Tujuan bila kita ada lupa mana-mana malai. Boleh pakai hak ni. Kecik mudah-mudah tayar spray. Tayar spray bukan duk pakai sokmo kau bocor dah. Tak kira duk dia buah ni. Oi. Cak tayar apa tayar spray kali? Mana gitu. Tayar spray tu kau bocor tu kau tayar pecah. Boleh Kalau dak pecah gapo pakai hak tayar tu lah. Cuma angin kurang sikit tambah angin. Hak tu mana tak? Jadi bahaya gitu. Tapi belum ada kita nak niat sebulan ni niat taklid tu. Mazhab Maliki. Aku ni taklid mazhab Maliki ni. Tu niat saja aku puasa 1 bulan Ramadan. Saja aku puasa 1 bulan Ramadan, bukan esok hari dah. Yang nak puasa esok hari. Kalau esok hari, hari esok lah. Saja aku puasa 1 bulan Ramadan sekaliannya pada ini tahun. Sah lah tu. Kalau mengikut mazhab Syafi'i lah. Kalau yang niat kata saja aku puasa sebulan Ramadan, ya sah hak esok sehari je. Hak sebulan tu tak sah. Hak banyak lagi lah, banyak hari tak sah. Sah untuk sehari tu. Ia kena taklid ni. Taklid mazhab Maliki dulu. Tu. Dah kalau kita nak niat hak malam pertama, lepas tu nak akan mazhab Maliki dah. Boleh, tak masalah. Tapi kita kena ikut hak cara Maliki. Niat lagu mana, perkara batal puasa gapo, kita tak reti kau. Nak tanya Maliki tu ada tu. Cakap, nak tanya je. Gapo atik hak batal puasa dalam mazhab je. Mazhab je gapo atik hak batal, gapo atik syarat, gapo atik sunat, gapo atik ya ada bezo. Dak hamu. Kalau mazhab kita tengok rukun tu ada 3. Perkara batal lagi akan datang sebut. Gapo atik hak batal, gapo atik tak batal. Ya ada beza tu, tak serupa tu. Tu dia. Katanya Syekh kalau Yubi tadi sunat lah bahawa kita berniat pada malam pertama daripada Ramadan tu dengan kerana niat nawaitu sauma syahri Ramadan kullahu hazihi sana. Arti bahasa kita sahaja aku puasa 1 bulan Ramadan sekaliannya pada ining tahun. Tujuan apa tu? Supaya tu faedahnya bukan saja-saja. Supaya memberi manfaat akan dia akan ining niat hak sebulan tu. Taklid akan Imam Malik. Taklid. Kena niat taklid dulu belum ada tu. Kita kena taklid dulu belum ada nak niat sebulan tu. Taklid akan Imam Malik pada 1 hari yang ia seorang puasa tu lupa akan niat puasa pada malamnya. Tu nya faedahnya. Kalau kita ingat kena puasa nak kita kena niat nak malam. Orang tua dulu niat gitu, niat dah gitu. Ngorek tu suruh dah. Isya tu suruh dah. Sebut berkali-kali niat puasa tu namun lupa tu niat puasa tu. Bimbang takut dak bangun sahur malah karang dah. Sebut sokmo. Karena dalam mazhab kita mesti tu tiap-tiap malam mulai daripada ghurubis syams, jatuh matahari ila tulu'il fajr, agak sampai naik fajar masuk subuh. Habislah masa niat. Tiap malam. Dah sebulan ni tayar spray lah ni. Tambah ilmu tambah tujuan supaya mana-mana ada malam kita terlupa kata kerana lupa banyak kerja, banyak urusan. Lepas pada buka puasa pergi bayang ngorek sejid, lepas ada sejid kacak galik gitu gini kamerang ada orang nak tolong botol nak turun nayuk ni bunyi kata juk spa pula. Banyak perkara, banyak kerja. Lepas ada tu duk kacak buang bayar isya, bayar klik mandi-mandi pada pergi bayar isya. Lepas bayar isya hubung terawih. Klik mari pukul 9.30 letih gitu, letih saya tidur. Tidur dia ingat nak bangun sahur, dak khabar subuh dah. Sudahlah niat malam dak niat langsung malam. Sama-sama duk niat biasa sahur. Kira mana tu?
Kalulah dia dak niat hak sebulan, dak sah. Jadi puasa hari tu dak jadi. Tak ada satu rukun iaitu niat. Tapi kalau ada hak niat bulan ni faedah dia. Gigi boleh tapung situ. Boleh dabar situ jadi pakarlah. Sekarang kalau kita ada niat hak satu hak tiap-tiap malam tu terlupa. Kerana memada pada Imam Malik dengan satu niat pada malam yang pertama daripada sebulan Ramadan itu. Itulah faedahnya. Intah makna sudahlah perkataan Syekh Al-Qayyubi rahimahullahu ta'ala. Dan harus berniat pada puasa sunat pada siang hari dulu daripada gelincir matahari. Hak ni puasa sunat. Sena Khamis, puasa Arafah, puasa Ashura, puasa Ayyamul Bait. Puasa sunat saja tu. Sunat, puasa hak sunat harus bahasa Melayu kita boleh memadai. Boleh mada orang tu niat puasa sunat siang hari. Pukul 8, pukul 9, pukul 10 dah lagi. Dulu daripada masuk zuhur, gelincir matahari ni masuk zuhur lah. Jangan bidak orang bel zuhur. Dah lagi, boleh lagi dia niat. Saja aku puasa sunat hari Senin kerana Allah. Saja aku puasa sunat hari Khamis kerana Allah. Aku puasa sunat Ashura kerana Allah. Puasa sunat Arafah kerana Allah. Dia dak akal dia sahur malam, dak niat malam. Boleh kalau niat hak puasa sunat. Tapi syarat belum pada gelincir matahari, belum pada masuk zuhur, lagi pula dah syarat jangan makan apa-apa lagi. Kalau makan dah tak jadilah weh. Kalau manci makan dulu lepas tu niat perlu boleh buat amal belaka buat itu. Gomo nasi kabu 2 buku. Uluk bakar lagi. Teh pula dah. Teh dak main, teh Tamada, teh Malaysia hak gelas tekar tu. Lepas pada teh sambusak pula 2 uti. Air sejuk lagi. Blue boy pula. Blue boy sejuk. Sedap weh. Lepas ada tu bunyi sedawa. Hari Senin hari ni. Puasa weh, puasa. Luk lagu tu boleh amal belaka. Syaratnya dak ke apa lagi. Ada wayah puasa sunat ni. Puasa sunat kita boleh sah niat siang hari walaupun naik dah matahari pun. Pukul 8, pukul 9, pukul 10 boleh kita niat puasa sunat hari Senin, hari Khamis. Puasa sunat Ashura ataupun Arafah boleh. Boleh. Belum pada matahari gelincir ataupun belum pada masuk zuhur. Lagi pula ada syarat satu lagi, jangan makan apa-apa. Kalau makan apa dah adil lah. Tu. Habis berkenaan dengan bab niat. Tu. Bab niat. Faslun ini suatu fasa yang lain pula. Bermula membatalkan puasa itu 9 perkara ni. 9 perkara ni lah yang membatalkan puasa kalau puasa kita jadi dah. Adapun kalau kita dak niat amalan, kita buat 9 perkara ni, batal dak puasa kita? Maliki? Hanya Maliki sikit. Dak niat amalan. Bangun lek pagi kat ni tu. Makan nasi apa nama, batal dak puasa? Dia nak batal kena sah dulu. Kalau dak sah nak kata batal. Supaya dengan orang maya dak niat semaya dak niat, tiba-tiba tengah dak semaya kecek. Tengah dak semaya kecek. Dak batal maya tu. Dak apa dak batal? Dak sah mula kita. Dia nak boleh batal kena sah dulu. Bahas situ dah. Nak boleh batal kena sah dulu. Munasabah ni kata, "Amu batal dah apa tu?" Kerana sah dah ni. Ni dak sah mula lagi. Tak boleh kita nak kata batal. Pas jadilah dia ada nama dak jadi awal-awal lagi, petai lagi dak jadi. Supalah ni. Jadi perkara yang membatalkan puasa ni 9 ni. Ingat taruh. Mana-mana sah daripada 9 ni kita buat ataupun jadi tak mesti kena cukup 9. Misal tu kahwin baru buat 2. Tu ada 7 lagi nak cukup 9. Tak. So daripada 9 yang pergi buat ataupun terjadi batal habis rosak semua. Mana di antara 9 yang membatalkan puasa tu? Pertamanya, daripada 9 perkara yang membatalkan puasa kita hak sah hak jadi dah tu lah. Memasuk akan suatu ain dunia. Orang sebut juga ain. Ain ni panggil suatu benda. Sama ada benda tu pesing keras, benda tu lembut. Asal kata ain panggil jiring.
Sama ada jiring tu yang latifah ataupun jiring yang katifah. Jiring hak pasang kerah pasal ni panggil katif. Latifah jiring lembut seperti mana air. Lembut. Masuk mana tu? Memasuk suatu air dunia. Kena boleh sebut dunia sini. Dunia ni hak ada sekarang ni. Dah apa sebut dunia? Kerana kalau masuk suatu air akhirat tak apa. Dah mana pula dah air akhirat. Seperti mana buah kayu lah syurga. Katakan tu. Tuhan kuasa boleh hui. Makan air sungai lah syurga. Makan susu dalam syurga. Kata wali Tuhan kan. Wali Makan ke apa nama? Baik ikutlah bukan hak dunia. Dak atas sebab ia kait dengan dunia. Ni ulama syarah lah ni. Hak kata memasuk suatu air dunia ni hak sekarang lah ni air nasib. Benda apa-apa pun masuk ke dalam rungga badai. Rungga ni kita panggil lubang lah. Rungga badai yang asli. Rungga badai jikalau atas jalan pun ubat sekalipun. Lubang kita panggil. Maka lubang yang ada pada tubuh badai kita ni dia ada 5. Sama ada kita panggil mulut, hidung, lingo, 2 kemaluan. 5 ni. Hak ni hak asal. Bila masuk tu siapa hak batin. Kalau tak siapa hak batin, tak atas lagi. Supaya dengan mulut kita ni. Kodar kata masuk dalam mulut ni, tak apa lagi hak batin. Ya hak batin ni siapa di ha ni. Kita sebut ha tu hak batin. Habis itu kita komo mulut, tak atas puasa. Beruh gigi, tak atas puasa. Kita ambil air buh dalam mulut. Kebal daripada subuh sampai ke ngorik. Atas tak puasa? Tak atas. Macam mana nak maya payah lah. Nak maya ke mana. Tapi nak kecek ke mana. Susah dah lah. Nak royak atas tak atas. Makruh lah. Duduk komu, duduk buh dalam mulut dah kebal. Jangan telai lah. Kalau telai gerak, lepas pada kita panggil lekong ni, lepas pada huruf hagum masuk tu, dengan sengaja, batal. Jadi memasuk ni makna dengan sengaja. Kalau termasuk, tak ngajar. Habis kelimah bahasa Melayu kita ni, termasuk dengan memasuk, ada beza tu. Kalau termasuk dengan tak sekelain. Bukan kita sekelain, bukan kita sengaja. Tu termasuk. Tu memasuk, ini adalah perbuatan kita. Kita panggil kita sengaja sekelain. Kelain kita buat, masuk tu. Sewaktu air dunia ke dalam rungga badai, jikalau atas jalan berubat sekalipun. Walaupun kita atas, ni kita nak akan ubat ni, sekalipun tak boleh. Tak boleh. Supaya musim COVID ni, ingat tak? Dia panggil apa? Pak bubuh lidi kapah Allah lah hidung tu. Swat. Masuk hingga sapa rungga, hingga sapa hak batin. Batal. Tak ada darurah lah. Berkata darurah dak atas batal. Cuma dosa dengan dok je. Kalau dengan tak ada darurah pun jadi dosa. Batal cerak-cerak batal dah. Pas ni darurah batal tapi tak dosa dengan sebab darurah. Lepas tu puasa tu kira lagu mana? Kena qada lah moga batal. Jikalau jalan berubat sekalipun royah pada kata batal. Rosak puasa dia tu. Masuk sewaktu air ke dalam rungga badai kita saat ni tu. Hak jadi batal tu. Walaupun dengan berubat, lagi pula dah dengan sengaja sekelain kita panggil. Sekelain. Bukan dengan lupa. Kalau lupa tak apa. Tak atas lupa, tak atas. Makan lupa. Makan nasi 2 pinggir. Lupa dah hari pertama kan. Golek kan lupa hari pertama. Lepas pada maya subuh kelik mari bini duk masak buat pulut nyu bagi tu. Oh sedap lama dak ke pulut nyu. Ikan ngasai dah tu nampak duk gende bau sing oh sedap lah bau. Oh hari masak dah molek lah kelik kita pun selalu masuk. Dak akan sahur malah. Bawa akan pulut nyu dengan ikan ngasai tu gak sedap lah ke lelaki bini tu. Makan kopi gok nak makan 2 tu. Udah makan 4 bunyi Tok Bila di sijil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni hari pertama kita puasa. Bini je lah hari ni puasa ni. Astagfirullah. Kira gua nak ni 2 kali nambah mulutnya ni. Dak batal
Tapi syarat niat lah malah. Jangan lupa niat. Dah mana dak batal pula makan sampai 2 pinggan ni. Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan orang makan lupa. Nabi kata man nasiya wa huwa shaimun. Barang siapa tu terlupa di dalam kata-kata dia duk puasa, fa akala dia pergi makan. Wa au syariba ataupun dia minum. Makan minum dengan lupa kata dia puasa. Apa Nabi jawab di hujung pada hadis? Nabi kata fal yutib masaumahu. Daklah terus puasanya. Apa makna terus puasa? Makna puasa dak batal. Pas makan saat ni kira mana? Makan saat ni kira kata Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia, boleh makan, boleh minum daripada pagi tadi. Makan peri tu pakai. Makan peri, puasa dak batal, dak batal. Dah apa? Lupa. Lupa tu makna tidak sengaja. Hak yang ni jadi batal dengan sengaja, tahu dah tak puasa. Ya. Betul lah bini kelik maknum, kelik taning tu. Kelik 3 hari. Bini ada rumah kan ada puasa. Ada puasa. Duk gebuh mama atas rumah. Tu tak jadi tu sekiranya. Apa sengaja pokok, sengaja makan. Hak jadi ni, hak jadi apa ni? Hak jadi batal ni dengan sengaja. Adapun dengan lupa lain. Jadi nak boleh nak jadi batal, hak pertama ni masuk sewaktu ain. Di dalam rongga tubuh badan kita, jika kalau jalan berubat kali pun masuk dengan sengaja lagi dengan ikhtiarnya. Apa maksud kita ikhtiar? Ikhtiar maksud kita pilih. Kita pilih. Kita tak pilih. Pilih makna kita bukan digagahi. Bukan kena ku, bukan kena ugu. Ada pun kalau kena ugu, kena ku, kita tengah duduk tidur dan mau curah air masuk dalam mulut dak atas. Bisa atau kita duduk tidur ngangong mulut ngeruh dia mau tahu Allah ngangong molek ambil air jebuh Allah gerong masuk dalam mulut. Telai gak telai. Atas tak? Dak atas. Karena bukan perbuatan kita. Habis di dalam kitab Sabilatul Muhtadi. Kitab Sabila ni dia buat andayang lah. Buat fardu takdir. Fardu takdir ni semut. Wak lok-lok kalau kita hanya makan nasi sahur semalam, lepas sudah makan nasi sahur, di dalam nasi tu ada benih panjang. Kita pun makan hawa gaduh, makan dah lagi gelak hari tu. Beritanya mapuh makan gaduh-gaduh, ada benih, budak-budak duduk main benih jahit tu kan. Makan-makan masuk pakerak, benih duduk luar sekerak, duduk dalam perut sekerak. Sudah makan air pokok ni tak sedar, tak khabar. Tiba-tiba orang bel dah subuh. Habis subuh habis dah lah masa makan minum. Nak kira ke mana benih? Duduk luar sekerak, duduk dalam perut sekerak. Kalau kita heret tu baik, hukum dia mutah. Kerana hak duduk dalam ni dia heret tu baik, hukum dia mutah. Kalau kita telan masuk, hukum makan. Dua-dua batal. Mutah dengan makan sama-sama batal. Dah kita nak buat guna. Nak buat guna. Nak heret pun tak boleh, nak telan pun tak boleh. Ni dia kena orang hak reti. Dia kawan ni tidur, duduk tidur khang duk ngangur. Orang hak khabar ni pergi heret benda tu baik sen. Kerana bukan perbuatan dia. Tak tahu. Tak? Tu cara ukar masalah. Lalu tu katanya nak jadi batal puasa selain daripada dia makan dengan sengaja, minum dengan sengaja dan dengan ikhtiar, bukan dengan tergagah, bukan dengan perbuatan orang lain tak. Dengan ikhtiar pilihan dia. Serta tahu akan haramnya. Tahu hukum kata kalau makan ataupun minum batal. Puasa ni batal. Lagi pula ada haram, dia tahu. Barulah menjadi batal puasa. Adapun kalau lah makan bukan dengan sengaja, bukan dengan pilihan dan tak tahu hukum kata haram, ada batal. Seperti mana orang kafir, atau orang kafir, orang maklah kita panggil. Baru masuk Islam 2 hari. Betul lah masuk 2 hari tu masuk bulan Ramadan. Dia tak faham mana lagi hukum-hukum. Dia dah ingat atas tak boleh makan saja, yang minum air. Tak boleh minum air. Boyak dia faham. Masa dia minum tak atas lagi kerana dia tak tahu lagi hukum. Dia jadi batal ni tahu hukum kata batal. Kama dia apa nama rungga badai saat itu. Sebut di sini daripada lubang yang asli. Tu rungga badai. Seti mana mulut, dubur atau lubang yang baru. Seti mana menikah oleh seorang akan perutnya. Ini orang belah perut. Maka sampai ke dalam rungganya. Orang belah perut biasa nak berak tak boleh kan? Tebuk ni hingga sampai dalam.
Siapa tahak batin. Kalau kita helo barang dengan siapa hak batin, batal kok. Sekalipun kita tahu bukan rungga badai hak asli. Rungga badai hak baru tebuk, tak boleh kok. Nah. Tapi sini dia sebut mulut dengan dubu, kan tak? Walahal hidung, telinga masuk kau tu. Hidung ni, sekat ni tak apa lagi. Sekat apa nama hak lembek ni. Tapi kalau kita cocok siapa kata tulen ni, boleh dia bila kata hak batin. Lingo pun supaya juga kalau kita korek kodar kata ujung jari kita gatal sangat, tak apa lagi. Hak tak bolehnya siapa hak dalam. Hak piye air masuk bunyi gung gung gung, tu panggil hak batin. Bila siapa hak batin, batal. Kalau sekadar kat luar, kat ping-ping, kat kelopak, kat ni tak apa lagi. Habis tu Nabi kata berkenaan dengan orang kalau lah ambil air semaya di bulan puasa, ya air masuk ke hidung Nabi kata jangan mubalarah, jangan kuat sangat, bimbang takut hafal dalam tu. Slow-slow ya. Koma pun supaya juga, koma pun sikit-sikit ya. Jangan banyak-banyak, bimbang takut telah, batal lah puasa. Nah. Tu. Jadi 2, 3, 4, 5 lah kalau kita kira rungga kat mulut, hidung, telinga, 2 lubang, kemaluan. Lepas tu masuk soal lagi sebut dalam kitab ni berkenaan dengan lubang hak pesing baru belah perut. Belah perut. Dah. Atau seorang saat ni tu seperti menikah oleh seorang akan perutnya. Maka bila masuk sewaktu siapa kepada ke dalam rungga, dalam pahak batin, batal juga puasa dia tu. Ini kita tahu lah kadah dah. Itu yang pertama perkara yang membatalkan puasa. Kita kecek mudah-mudah kita gambar agak makan minum. Nah, dengan sengaja sekalian tahu hukum. Barulah jadi batal puasa. Yang keduanya perkara yang membatalkan puasa ialah mutah. Dengan sengaja syaratnya. Lagi tahu hukum haramnya. Dan pula dah dengan ikhtiar, kita panggil pilihan. Sekalian sengaja kita nak diri, nak bimutah, ini jadi batal. Dan jika yakin ia seorang akan tiada kembali sewaktu hak yang mutah tu lah. Misalnya mutah tu baik nasi dah kelik dah mula masuk dalam perut, ke dalam rungga sekalipun batal puasa dia. Jadi mutah ni perkara yang membatalkan puasa. Tapi syaratnya dengan sekelain. Padahal kalau tak sekelain, tak batal lah. Bisa duduk dia pening palau ni. Ni palau pelik ni. Weknya betul. Sekelain tak betul? Tak kelain. Bila tak kelain, tak batal. Dah sekelain lagu mana? Jolok mulut. Wek betul. Habis lagi pia-pia kita beruh gigi. Ni golek. Beruh gigi ni sikit-sikit dia. Ada setengah-setengah ni rak. Lepas tu ubat lagi masuk dalam tekak tu, wek yang mutah. Kalau wek sekadar tak tubik bagi hak dalam mulut apa lagi? Kalau tubik hak kakah dalam ru tu batal. Dia bila kata kita sekelain sengaja. Sikit-sikit lah biar beruh gigi hak ni tu, jangan duk jolok-jolok sangat. Jadi orang panggil masuk dalam sengaja tu, beruh gigi tu. Lagi mutah dengan sebab kita ni orang kata mudah kembar panggil, pacengih. Kita kalau lalu kat ni, bau kuat sini ni. Bau cartoh ke, bau sapoh. Aku nak kali lalu kat ni, mutah mu. Kalau kita sengaja lalu kat tu tahu dah kata mutah, sekalian juga. Bila kita pergi mutah lagi, batal. Tak boleh kira tu. Kalau kita tahu dah, perangai kita tak boleh lalu kat ni. Kalau lalu, bau mutah. Sama-sama pas-pas hari lagu tu. Kena elok. Kalau boleh puasa sebulan, kena lalu jalan lain. Tu nak jalan lain tak ada tu. Buat kerongkang lah tu. Kerongkang buka jalan lain. Mana kita elok, boleh elok lah. Boleh elok jalan lain ke jalan lain. Sebab jalan tu kalau kita pergi bau busuk mutah, ini sengaja pergi mutah. Masuk di dalam kata sengaja kita memutahkan juga. Walaupun kita tak jolok mulut. Jadi mutah dengan sekelain tahu hukum haram, pilihan kita ikhtiar. Kalau kita yakin kata benda hak kita mutah dah masuk kelip mula sekalipun batal dah puasa tu. Dan yang ketiganya daripada 9 perkara membatalkan puasa dengan jimuk. Ni jimuk dengan sengaja. Tak kira lah jimuk tu isteri dia pun ataupun orang lain. Tak kira.
Takut kena jimuk isteri sini dah kata apa orang lain. Yang tanya pula. Habis sini tak kira jimuk ni sebut umum. Jimuk iaitu kalau kita nak retilah istilah dia, takrif jimuk ialah memasukkan kemaluan hingga sampai tenggelam hasyafah. Itu takrif dia lah. Takrif dia dah tak reti pula jimuk ke apa nama jimuk. Ialah memasukkan kemaluan kemaluan lelaki dimasuk di dalam kemaluan orang wanita hingga sampai tenggelam hasyafah. Itu makna jimuk. Takrif dia lagu tu. Dengan sengaja batal. Kalau dengan terlupa, lain ya. Lupa. Tak ingat. Orang Tino ratik kalau bulan tak puasa, payah. Tak orang panggil wih. 4 kali mari dak hari. Duk main TikTok tu. Hari dah weh, malam mak ni. Alah, mbah Pak Datuk ni kok galak selalu ngapak. Malah orang nak ni dak. Marilah anak-anak pergi pondok lakah ni, syahri lah. Allah, kelih kan duk bantu sebab pinggir ni. Mek tu ngomong ke Tino dak. Bulan puasa. Mudah yang meneneh, duk tahriba. Ngembai pakai kain bulu lalu kerek dah bagi kita la ilaha illallah wa apalah jadi gitu. Tapi buat itu ada itu tak? Ada kita. Buat kita malah laku. Ada royak hotline ni, hotline. Buat biar bulan puasa ya wak mudah gitu. Ya wak belik kaki. Janganlah weh. Kawan ni pula dah tak boleh. Lebih lagi hak baru nikah di bulan Syakban tu cik. Hak tu payah tu. Bulan Syakbannya pakai awak buluk nikah. Kawan ni baru tengah-tengah duk belajar, tengah duk naik, tengah duk karak dah. Baru nikah 2 minggu bulan Syakban ni, masuk Ramadan ni susah dah. Jadi bila berlaku jimuk dengan sengaja dia dalam bulan Ramadan syahri lah duk yang ni. Lagi pula dah dengan ikhtiar, tahu hukum haram. Jikalau pada dubur sekalipun, katakanlah bukan kemaluan laki katakanlah sekalipun batal. Jadi syarat dia banyak tu, bukan semata-mata jimuk nak jadi batal dah tu dah. Pertama kali dengan sekalian. Lagi pilihan bukan dengan tergagah dak. Lagi tahu hukum haram. 2-3 syarat nak boleh batal. Dan kalau tak cukup mana-mana daripada syarat tu, dak batal. Walaupun 3 kali ya jimuk gitu. 3 kali. Tak cukup syarat. Ada kan? Lupa. Ingat atau boleh puasa. Dah 3 jagung pocok Sinovac. Ada main lupa tu lah. Sinovac 3 jagung je. Lupa sokmo. Tapi kalau dengan sengaja, bukan sekadar batas saja nak, hukum berat tu. Hukum mana tu? Wajib dia kena ganti puasa hak dia batal dengan sebab jimuk di bulan Ramadan tu, wajib alaihi siyam syahraini mutatabi'ain. Wajib atas dia kena puasa kifarat namanya. Puasa ganti sehari dengan sebab dia batal dengan jimuk tu, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh walaupun sehari dia nyemis kita panggil. Puasa dah 2 bulan, puasa dah katakanlah puasa 30 hari dah, 40 hari dah. Ke 2 bulan 60 hari dah. Katakanlah ada 2 hari 3 hari dah nak cukup 2 bulan. Ngauzur gini. Tak boleh puasa gini. Kena bilang satu semula. Kena bilang satu semula. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Orang batal puasa dengan sebab jimuk lah. Adapun kalau batal puasa dengan sebab makan, bisa tu lapar sangat hari ni kat dia. Hari ni aku nak batal puasa, makan hari ni. Batal puasa dengan sebab makan, sikit lagi qada sehari lah. Batal puasa dengan sebab semutah sengaja tadi. Kawan hari ni buat mutah kali. Yang buat sengaja batal puasa dengan sebab mutah, sikit lagi puasa qada sehari tu ya. Adapun kalau batal puasa dengan sebab jimuk, kena 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Dah retina sehari lah. Hak kata 2 bulan kita orang jatuh. Kita orang lelaki kena 2 bulan, orang wanita sehari lah. Sehari lah dia. Dia orang buat hal siapa pria dia sehari, kita kena 2 bulan. Susah dah. Aduh, letih tunggu. Pasal apa boleh dia kena sehari? Sebab ya sudah kita, steering duduk di kita. Kalau kita tak mahu dak, dia nak buat apa tak boleh kau. Itu tak? Steering duduk di kita. Faham gitu.
Mudah bahaya dak batuk lah temu dah. Tu batal dengan sebab jimuk Dan yang keempatnya sengaja mengeluarkan mani. Ini kita hubung semula baca ni sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin. Kita penawar bagi hati di muka apa itu? Di muka 80 tu sebelah atas tu. Dan tak kalau bagi hatamu tu dah. Dan tak kalau adalah iman yang sempurna itu bersusung daripada sabar dan syukur, maka hamba, katanya tuan pengarah Syekh Qadir lah hamba ni. Hamba orang dulu kacik rendah orang dulu. Hamba. Kadang ada rekah lagi dia tinggal ada hamba saja dah cik. Mari apa orang weh? Dia hamba ke? Kat hamba dah. Rendah orang dulu kacik, dak tinggi. Lah ni kawan. Dak salah. Laki tanya pula apa dosa kan nak kecek kawan? Dak pun kena oyak dosa. Orang dulu ni dia berhambakan diri. Berasa kita ni rendah. Hamba Tuhan kan kita ni? Hamba Tuhan. Hamba. Katanya tuan pengarah Syekh Qadir, tak kalau adalah iman yang sempurna itu, iman nak boleh sempurna ni bersusung daripada sabar dan syukur. Mana kena kapuh dua ni, kena pakat. Sabar saja iman sempurna lagi. Iman dah tapi tak sempurna lagi. Hak ni syukur semua tapi tak sabar, mengamuk Allah kalau kena ke dia tegak terbaik-baik mengamuk dia tu. Baikan dia tu. Tapi nak kali boleh dia syukur je ni. Sabar tak ada. Sempurna lagi iman tak sempurna lagi. Tapi beriman dah lah. Nak boleh sempurna iman ni kena dua-dua tu ada. Sabar pun ada, syukur pun ada. Baru sempurna iman. Maka menyebut hamba, katanya Syekh Qadir kemudian daripada sabar itu akan syukur. Nak sambung dah pula ni. Dah sifat sabar kita belajar dah. Supaya kita boleh beramal hal sabar tu. Nak sebut hal syukur pula. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu dua nisfu, dua bahagian. Satu nisfu daripada sabar, satu bahagian daripada sabar, dan satu nisfu pada syukur. Segia sabar, sedia syukur. Bila ada dua-dua, sempurnalah iman itu. Serupa dengan bab khauf dan raja juga. Khauf takut kepada Allah, raja harapan kepada Allah. Dua-dua ni yang akan menjadikan kekuatan. Tak sebi kita takut hingga siapa putus harapan. Tak seh hingga kita harap berdoa hingga siapa tak takut ke apa. Supaya juga bab sabar dengan syukur. Tak seh juga kita sabar hingga siapa tak syukur ke apa-apa. Dan syukur semua apa tak sabar. Kena ada dua-dua. Barulah dapat iman yang sempurna. Kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati. Iman hak sempurna ni hati kena membenar. Panggil tasdiq bil qalbi, kena benar. Benar ke apa? Benar bab ketuhanan Allah itu Tuhan. Allah itu adalah Rabb, Tuhan. Dialah menjadikan segala-gala. Langit, bumi, bukit, buka, kayu, kaya, laut, darat, dunia, akhirat, syurga, neraka. Semua dia menjadilah. Allah itu ada, Allah sedia, Allah kekal. Dialah kuasa segala-gala, dia menghendaki. Tahu sebuah serbi. Dia juga mendengar, melihat. Semua tu. Itu kena yakin tu. Kena dengan satu persatu kita kena yakin tu. Tu membenar dengan hati tu. Allah ada tak? Ada. Mana dalil kata Allah ada? Kena ambil dalil. Dalam Quran sebut tak kalau Allah ada? Ada tu kelimah kita dok kata sama la ilaha illallah. Tu panggil dalil nakli. Tu dalil nakli kata Allah itu bersifat dengan sifat wujud, sifat ada. Mana dalilnya? Tu kita dok kata sama la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Tu kena takdir. Tidak ada Tuhan yang ada sungguh-sungguh. Tidak ada Tuhan yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang maha mendengar, maha melihat, maha bagai-bagai maha tu. Illallah, malaikan Allah. Jadi tu baiklah makna situ Allah ada. Tu dalilnya.
Allah kuasa, sebut dalam Quran. Allah huwal qadir. Allah innahu was-sami'ul, innahu was-sami'ul qadir. Allah itu syai'un qadir, bi kulli syai'in qadir. Allah itu dengan sesuatu yang maha kuasa. Sebut habis bercakap dah. Habis. Itu kita kena yakin. Sama ada bagi datang dengan dalil naqli, dalil ayat Quran ataupun hadis. Demikianlah juga satu lagi dalil akli untuk menyambung ataupun mesokongkan dalil naqli dalam Quran. Allah ada mana dalil ni? Ada langit, ada bumi, kita pun ada segala-gala. Tu membenar dalam hati tu. Benar dalam hati tentang kewujudan Allah Taala. Kuasanya Allah. Membenar dalam hati kita. Membenar dengan hati dengan kerasulan Nabi. Sama ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain. Benar tak? Nabi itu bersifat dengan sifat benar, sifat dengan amanah, tabligh, fatanah. Pak sifat tu kita kena benar. Kena benar dengan hati, kena tahu lagi, yakin, dan kita kena percayalah kecil mudah-mudah. Nabi Muhammad itu adalah nabi lagi rasul. Ya, nabi lagi rasul. Apa yang nabi kita sebut betul tak betul? Percaya tak percaya? Sekalipun kalau kita tilik dengan adab oleh gini. Nabi sebut dalam hadis, innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur kita duk tani orang mati tu, tani mayat tu, Nabi kata tu adalah ada kebun syurga dah. Taman-taman syurga dah tu dalam kubur tu. Ataupun itu adalah satu kawah daripada kawah neraka dah kalau orang kafir, orang kebasik, orang banyak dosa dak dapat ampun dosa. Dah kita biasa tengok dak pergi kubung syurga duk tani orang mati. Umur hidup lah. Umur hidup kita ni orang masuk ke hantar mayat kubur hantar mayat kubur ni boleh pahala, hantarlah. Kalau ada masa lah, kalau dok sibuk, dok kolok sangat, dok susah sangat pergi hantar. Nabi kata siapa dia pergi nawak orang mati boleh pahala. Kama dia bila lah dia tunggu hingga sampai semaya mayat. Semaya mayat. Nabi kata falahu qiratun, boleh satu qirat. Kama dia je hantar mayat, turut mayat, iringi mayat hingga sampai di tanah perkuburan. Falahu qiratan, boleh baginya 2 qiratan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal qirat ya Rasul? Apa nama qirat ya Rasul? Nabi kata pahala yang amat besar. Pahala amat besar. Kalau nak banding seperti mana bukit gunung pahala tu. Kita semaya mayat, pahala sama besar dengan bukit. Pergi hantar mayat di tanah perkuburan, pahala suku pula, 2 pahala besar-besar. Dia bila kita pergi hantar mayat kubur, jambil orang buat turun mayat, tengok taklah. Tengok. Menjadi pelajaran, kerana Nabi kata kafa bil mauti wa'izu. Pada dah, cukup dah dengan mati seseorang itu, kita hak hidup ni jadi pelajaran. Jadi budrian. Kita tengok masanya mayat masuk dalam kubur tu kan. Boleh fikir tu. Allah dia ni gak tengok tu. Tengok tu hebatnya hidupnya. Masa hidup ni kawan ni hebat ni. Tak ada dah dah. Dia ni dengannya hartanya, dengan tamnengnya. Dengan begitu begini. Tengok kayaknya mati ada apa tak bawa. Ada bawa gapo malaikat 3 lah kain kalau lelaki. Wanita 5 lah kain. Lepas tu papes keping. Bagi kita jadi pelajaran. Allah tengok je dah hipung tu. Ipung seumur hidup dia sehari situ pusing sini. Bila boleh harta tak ada nak puas lagi, tinggal juga. Tu. Jadi pelajaran bagi. Hak dia bawa pergi ke apa? Nabi kata amaluhu amalannya. Dia Nabi kata di dalam kubur kita nampak tanah tu. Itu adalah kebun syurga dah. Kalau orang ni ada email mati banyak amalan soleh. Atau kawah neraka dah. Kalau orang ni kafir ataupun banyak dosa. Dia kita nampak pergi kebun syurga. Nak nampak-nampak? Tu yang panggil karo hak kita tak nampak, tidak mesti Nabi kecek tak betul. Nabi betul ke? Dok ni koyak lubai kubur syurga, lubai kubur neraka, kita duk tani tak ada esok-esok. Tapi bila perkataan ni sah daripada Nabi, wajib kita tu panggil membenar. Yo. Sekalipun mata aku tak nampak pergi kebun syurga, tak esok tengok lagi kawah neraka. Tapi ini adalah perkataan Nabi kata kebun syurga ataupun kawah neraka. Itu membenar dengan hati. Dan perkataan, makna kita mengaku. Perkataan dengan lidah, mengaku dengan lidah. Seperti mana kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengaku tu. Menyaksi dengan lidah dan perbuatan dengan anggota, wal amalu bil jawarih. Buat seperti mana kita semaya, baca Quran, zikir, istighfar, puasa, keluar zakat, itu perbuatan. Buat haji, buat umrah, perbuatan dengan anggota. Dan ketiga-tiganya, mana ketiganya? Takdilah benar hati, ngaku dengan lidah, buat dengan anggota. Ketiga-tiganya terbahagi atas dua bahagi. Mana dua bahagi tu? Pertama, mengerja yang disuruh daripadanya. Apa hak disuruh daripadanya, daripada pekerjaan tu, buat. Orang panggil amal ma'ruf. Buat, melakukan apa yang disuruh. Maka iaitu kita kerja apa hak disuruh, itulah. Itu hakikat syukur. Itu panggil hakikat syukur. Syukur ni kerana kita nak balas budi. Tuhan beri kita hidup, beri dengan umur, beri dengan harta, bagai-bagai. Lebih lagi tu beri benda hak mahal. Beri dengan iman, beri dengan Islam. Untuk mana kita syukur? Mana nak balas budi, nak terima kasih. Mana? Itu. Buat hak disuruh. Nah, hati kita benar, mulut kita mengaku, anggota kita kerja, apa hak disuruh buat. Dah, yang kedua, apa hak dilarang tinggal daripadanya. Hak tadi kita buat hak disuruh, itu hakikat syukur. Yang kedua, meninggal yang dilarang daripadanya, maka iaitu hakikat sabar. Dua-dua ada cukup berlaku dah. Masalahnya kita nak buat atau nak tinggal dua tu. Dah ada benda hak disuruh, dah habis lagi buat. Kalau hak suruh tinggal nak larang, banyak lagi tak boleh nak tinggal. Tak sempurna lagi. Tapi kalau kita boleh buat apa hak disuruh, hak wajib duk ayat ni. Hak suruh hak wajib seperti mana maya 5 kali sehari, puasa bulan Ramadan, zakat kita keluar, haji, umrah hak wajib, siapa masa siapa saing kuasa dah pergi. Kena pergi. Ini buatlah kau dah. Tu syukur. Orang ni tinggal apa yang dilarang, benda ni dilarang ni, haram ni, dosa ni, neraka ni, habis dia tinggal. Dia masuk di dalam orang yang sabar daripada maksiat. Inilah perkara hak kita kena ngerti. Tujuan supaya betul kita buat. Amalan kita buat betul. Syukur dengan betul. Bukan sekadar alhamdulillah. Kan weh? Syukur dah tu. Kata dah kata alhamdulillah. Hak tu perkata hak tu ucap dah syukur lagu mana hak sungguh. Hak dia suruh lagu mana kita buat berlaku. Syukur. Tu panggil syukur. Di dalam apa nama panggil istilah yang kata sarful abdi ma an'amallahu bihi alaih lima khuliqa li ajli. Nasihat kita apa? Memaling oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat oleh Allah dengan dia atasnya, daripada pendengar ke penglihat, maling-maling perkara yang dijadikan untuknya. Perkara dijadikan tu bagaimana syukur. Misal kata Allah jadikan mata kerja apa? Tengok gapo hak boleh pala? Tengok Quran, tengok jalan mari masjid, tengok langit bumi untuk berdalil kuasa Allah, tengok muka ibu bapa dapat pahala. Kalau kita di Mekah tengok Kaabah, semua tu boleh pahala. Itulah mata kerja tengok benda hak disuruh, mata tu syukur. Bukan sekadar alhamdulillah biar kenyai. Kita syukur biar kenyai tak? Biar kenyai tu pun nasi lauk sedap. Lauk dak DJ. Buka tadi tengok ada ikan bilis 3 ekor. Telur rendang hak marah dah. Patu ada wudu sekarang aku. Nya bunyi apa-apa. Ada lain. Bunyi gitu dah. Bunyi dak sungguh. Ibu buka pah saji tengok air pusing. Tengah dak panas. Tapi lek ni kengsong. Allah tengah dak jadi. Nah. Hak tepi dak ni ikan 3 rasa, ikan kakak dah tu. Tengah duk panas nasi pun akik panas-panas. Pah buka saja alhamdulillah. Allah muluk. Makhraj bunyi comel. Alhamdulillah. Tu bunyi comelnya. Rasa lauk sedap. Jadi syukur kita puji sebut alhamdulillah ni tekah tu ya. Itu tak guna lagi. Syukur ni ialah serba. Pakai guna serba yang diberi Allah, tak kira lah tu. Mata, telinga, kaki, tangan, mulut, lidah, harta benda. Kuasa kita pakai guna yang jadi Allah suruh jalan mana kita pakai tu. Itu makna syukur. Itulah makna syukur. Habis itulah lebih-lebih kurang. Wallahu alam. InsyaAllah kita hubung pula bab yang kelima pada menyatakan syukur. Walaupun saat ni kita sebut dah. Kenapa? Kerana ia nak sambung. Itulah malam ni setakat tu dulu. Ada baca dulu malam ni kita ada baca dulu. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa